Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa untuk teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan mulakan dengan beberapa hukum berkaitan tentang sujud tilawah. Kemudian kita akan belajar pula tentang tata cara sujud tilawah, sama ada di luar solat ataupun di dalam solat insya-Allah. Jadi pada malam ini kita mulakan daripada muka surat yang ke-135 insya-Allah pada topik ataupun perenggan yang kedua, iaitu ayat sajadah dalam solat sirriyah. Solat sirriyah itu adalah solat yang dibaca dengan perlahan, seperti solat zuhur, solat asar, ya, dibaca secara perlahan. Begitulah juga dengan dalam solat sunat, ya. Kecuali yang telah pun kita pelajari solat-solat sunat yang dibaca secara jahar, ya. Manakala jahriyah pula adalah solat yang ketika mana kita membaca dengan suara yang kuat, seperti dalam solat fardu subuh, solat fardu maghrib, solat fardu isya, imam menguatkan suara. Jadi bila mana
imam membaca ayatus sajadah, tak kiralah sama ada solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, bagaimana hukumnya? Adakah sujud ataupun tidak? Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak makruh. Tidak makruh, ya. Tidak makruh bacaan ayat sajadah oleh imam di sisi kami, sama ada dalam solat sirriyah, solat yang dibaca dengan perlahan, atau jahriyah yang dibaca dengan kuat, dan dia boleh bersujud ketika membacanya, ya. Jadi contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak kisah, ya. Contoh yang paling jelas apabila solat fardu subuh pada pagi Jumaat, kita tahu imam akan baca suratul sajadah. Jadi bila sampai pada ayat sajadah, maka kita pun akan turun untuk melakukan sujud tilawah sebagai yang mana yang biasa kita lakukan sebelum-sebelum ini. Dan contoh yang lain, apabila seseorang imam ketika mengimamkan solat, contohlah dia solat zuhur, ya, solat zuhur. Kemudian selepas dia membaca suratul Fatihah pada rakaat yang pertama, dia baca surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian bila sampai pada ayat yang terakhir, ayat hujung, dia baca secara sir, perlahan saja. Kemudian dia turun untuk sujud, ya. Ya. Maka tidak makruh, tidak mengapa, ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana kita dah belajar, ya, sebelum-sebelum ini, bagaimana kaedah penulisan Al-Imam An-Nawawi, dia akan bawa juga pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain untuk pengetahuan kita saja. Baik. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Imam Malik rahimahullahu taala berkata, hal itu adalah makruh secara mutlak. Makruh dia kata. Manakala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pengasas kepada mazhab Hanafi, pula berpendapat ia makruh di dalam solat sirriyah, ya, dalam solat sirriyah yang dibaca dengan perlahan tu makruh, ya, untuk dilakukan sujud tilawah, dan tidak makruh dalam solat jahriyah, solat yang dibaca dengan kuat, ya. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, dikatakan tidak makruh, maksudnya boleh saja. Sujud tilawah dalam waktu yang dilarang solat, sebagaimana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kan ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita solat, ya. Seperti selepas solat fardu subuh dan selepas solat fardu asar, ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran selepas subuh, ataupun kita baca Al-Quran selepas solat asar, sedangkan ayat yang kita baca itu ada ayat sajadah, boleh ke tak boleh sebenarnya kita nak sujud tilawah? Itu waktu dilarang solat, kan? Jadi bagaimana kata Al-Imam An-Nawawi? Kata Al-Imam An-Nawawi tidak makruh. Maksudnya tak mengapa, boleh saja. Tidak makruh sujud tilawah dalam waktu-waktu yang dilarang solat di sisi kami, di sisi mazhab Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Al-Hasanul Basri, Salim bin Abdullah, Al-Qasim, Atha, Ikrimah, Abu Hanifah dan Ashabul Ra'i, serta Malik dalam salah satu riwayat daripadanya. Baik, ya. Jadi tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaupun kita baca Al-Quran selepas solat fardu subuh, jumpa ayat sajadah, maka sujud tilawah saja, tidak ada masalah, ya. Kerana yang dilarang itu adalah solat, kan, solat sunat. Tetapi untuk sujud tilawah ini tidak mengapa. Selepas asar kita baca Al-Quran, contohnya tiba-tiba baca ayat sajadah, maka turun saja untuk sujud tilawah, tak ada masalah, ya, kerana ia bukanlah solat, ya. Abu Bakar sekali lagi, ya, sebagaimana penulisan Imam An-Nawawi, dia akan bawa pandangan yang lain. Namun sekumpulan ulama memakruhkannya, makruh dikata. Termasuk Abdullah bin Umar, Sa'id bin Al-Musayyib, Malik daripada satu riwayat yang lain, Ishaq bin Rahawai dan Abu Thawr. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang kita berpegang adalah pandangan yang pertama tu, tidak makruh untuk sujud tilawah dalam waktu-waktu yang dilarang solat di sisi kami. Baik, ya. Rukuk tidak boleh menggantikan sujud tilawah. Rukuk tak boleh gantikan, ya. Oleh kerana namanya pun ayatus sajadah,
dan namanya pun sujud tilawah, maka tak boleh digantikan dengan rokok saja. Tak turun sujud. Kata Al-Imam Nawawi, rokok tidak boleh menggantikan sujud tilawah dalam keadaan mampu. Kalau kita mampu untuk sujud, maka tak boleh kita gantikan dia dengan rokok. Inilah pandangan kami dan majoriti ulama daripada kalangan salaf dan khalaf. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata, ni mazhab yang lain kan, mazhab Hanafi, dia kata apa? Rokok boleh menggantikannya. Dalil di sisi majoriti ulama ialah kias kepada sujud dalam solat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian ada isu yang baru. Isu dia hampir sama tapi kesnya berlainan, iaitu bagi orang yang tidak mampu sujud tilawah. Orang yang tak boleh nak turun untuk sujud, boleh jadi sakit pinggang, boleh jadi sakit lutut, ya, tak boleh. Maka dia boleh memberi isyarat untuk melakukannya, sebagaimana dia memberi isyarat untuk sujud dalam solatnya. Jadi kalau tak mampu untuk sujud tilawah, tak mampu untuk turun sujud, boleh saja dia sujud dengan isyarat saja, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam solat. Baik. Jadi hukum hakam tentang sujud tilawah selesai di situ. Sekarang kita akan belajar tentang sifat, tata cara untuk sujud tilawah tu bagaimana. Ketahuilah, ada dua keadaan bagi orang yang sujud tilawah. Yang pertama, di luar solat. Ini yang panjang perbahasannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Yang di luar solat, yang kita baca Quran lepas zuhur ke, lepas asar ke, lepas maghrib ke, lepas isyak ke, yang tu, ya. Manakala yang kedua pula di dalam solat. Yang di dalam solat senang saja kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perbahasannya pun pendek saja. Sebagaimana yang kadang-kadang berlaku dalam solat sunat tarawih. Salat sunat tarawih, imam akan bagi tahu, kita ikut saja. Jadi tak panjanglah nak bicarakan tentang tata caranya. Tapi kalau yang di luar solat tu panjang sedikit. Baik, kita bicarakan tentang di luar solat dulu, yang masa kita tengah baca Al-Quran, tengah tadarus Al-Quran, ya. Keadaan pertama, ini tata cara dia, saya jelaskan dulu. Nanti kalau ada masa sempat, kita akan tunjukkan secara praktikal. Tapi imagine dulu, bila saya baca ni kena macam bayangkan apakah keadaannya pertama. Tapi saya akan cuba detailkan lah, ya, insya-Allah. Keadaan pertama iaitu di luar solat. Baca Quran biasa-biasa, ada rehal, ada meja, macam itulah. Apabila orang itu ingin sujud, dia perlu berniat untuk sujud tilawah. Ya. Sebelum saya pergi lebih jauh, ini dalam mazhab kita. Ni dalam mazhab kita, dia ada rukun untuk sujud tilawah. Ada rukunnya. Apa maksud rukun? Kalau hilang salah satu daripadanya, maka dia tak sah. Apabila orang itu ingin sujud, dia perlu berniat untuk sujud tilawah. Dia kena ada niat. Kemudian apa dia buat? Dia pun bertakbiratul ihram. Apa maksudnya? Allahu Akbar. Kena sebut tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian dia mengangkat dua tangan. Angkat dua tangan. Allahu Akbar. Macam tu, ya. Tapi nanti kita akan jelaskan mana yang rukun, mana yang sunat. Yang nanti orang tanya, Ustaz, dia sebut Allahu Akbar tapi tak angkat tangan. Itu ada perbahasan dia, panjang lagi ni. Cuma nak bagi tahu apakah situasi dia. Kemudian mengangkat dua tangan setentang dua bahunya, seperti yang dilakukannya ketika takbiratul ihram dalam salat. Allahu Akbar. Kemudian dia bertakbir sekali lagi untuk turun sujud tanpa mengangkat tangan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama niat nak sujud tilawah. Allahu Akbar. Kemudian takbir sekali lagi. Allahu Akbar untuk turun sujud, ya. Dah dua kali takbir. Tapi untuk yang kedua, ya, tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Baik. Kata Al-Imam Nawawi, takbir yang kedua itu adalah sunat. Kalau dia takbir sekali saja, dia dah niat Allahu Akbar terus sujud pun boleh, ya. Baik. Bukannya syarat seperti takbir untuk sujud dalam solat, ya. Adapun takbir pertama iaitu takbiratul ihram.
terdapat 3 pandangan di sisi ulama mazhab kami. Ya? Saya akan ulang banyak-banyak kali supaya dapat gambaran tu. Bila sampai saja pada ayatus sajadah, dia pun niat, ya, maksud niat tu simple saja. Sahaja aku sujud tilawah, itu saja, kerana Allah Ta'ala. Dia lintasan dalam hati saja. Apa yang kita nak lakukan adalah saya nak sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Simple saja. Dia tak adalah sahaja aku nak kena niat yang panjang-panjang, tak ada. Dia niat lintasan dalam hati kita, aku nak sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Simple saja, ya. Baik, dia dah niat, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekarang yang kita nak cerita yang takbiratul ihram tu, yang Allahu Akbar, apa sebenarnya hukum dia, ya? Hukum dia itu ada 3 pandangan, ya. Pandangan pertama yang paling kuat, iaitu pendapat kebanyakan para ulama, takbiratul ihram adalah rukun. Rukun kena buat, dan tidak sah sujud tanpa takbiratul ihram itu. Tanpa takbiratul ihram untuk sujud tilawah, maka ia tidak sah, sujud itu tidak sah. Pandangan yang kedua pula mengatakan takbiratul ihram tu adalah sunat saja. Maksudnya kalaupun kita tak takbiratul ihram, bergantung kepada pandangan yang kedua ini, sujud itu tetap sah juga, ya. Kalau ditinggalkan, sujud tetap sah. Ini adalah pendapat Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Dan pandangan yang ketiga, takbiratul ihram itu tidak sunat. Wallahu a'lam. Maksudnya tak buat pun tak mengapa, turun saja untuk sujud tilawah tanpa ada takbiratul ihram. Cuma sekali lagi lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi dia biasa letakkan pandangan yang pertama tu yang paling kuat, yang paling sahih, hukumnya adalah rukun. Maka kita kena buatlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi kalaulah, sebab apa kita belajar, macam saya katakan, kalau kita tengok tiba-tiba ada orang tiba-tiba je sujud, tak ada takbir, tak ada apa, tiba-tiba dah sujud dah, kan. Kata salah dia ni tak belajar ni, ya. Ya, ajaran salah ni. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dah belajarkan yang pertama hukumnya rukun, mesti kena buat. Yang kedua sunat. Yang ketiga tak sunat. Tak buat pun, tak takbir pun tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuma kita berpegang pada pandangan yang paling kuat saja. Kalau kita buat, orang tanya, engkau sujud tilawah pun siap-siap takbir bagai, siap kat tangan sama, semua buat, kan. Kita katakan maka itu adalah pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tak takbir pun boleh saja. Begitulah lebih kurang, kan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ni situasi dia pula. Ada orang yang dia tengah baca Quran tu, dia baca Quran sambil berdiri. Ada saja, kan. Dan ada orang yang baca Al-Quran secara duduk. Jadi ada 2 situasi dia. Satu yang tengah berdiri dan seorang yang lagi tengah duduk. Jadi cara dia sujud macam mana? Kemudian sekiranya orang itu sedang berdiri, dia hendaklah bertakbiratul ihram dalam keadaan tersebut. Dalam keadaan berdirilah, Allahu Akbar. Kemudian bertakbir sekali lagi untuk sujud ketika hendak turun sujud. Dah Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Kemudian yang kedua, Allahu Akbar sekali lagi untuk turun sujud. Itu kalau dia baca Al-Quran sambil berdiri, ya. Ataupun dia dengar orang yang sedang membaca Al-Quran tu, dia sedang berdiri. Dialah yang pendengar itu sedang berdiri. Jadi bila dia dengar, dia terus angkat takbir dan dia pun turun untuk sujud. Tetapi yang biasanya, sekiranya dia sedang duduk, sekumpulan ulama mazhab kami berkata, ni sekumpulan, bukan semua, sebahagian daripada para ulama kata, dia daripada duduk tu disunatkan untuk berdiri. Bangun, macam itulah, disunatkan untuk dia berdiri. Kemudian bila dia berdiri, dia buat samalah macam orang yang dah memang sedia ada berdiri tadi. Dia angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir sekali lagi untuk turun, Allahu Akbar. Macam itulah. Saya bezakan yang takbiratul ihram tu pendek saja. Kemudian saya panjangkan takbir untuk turun tu supaya dapat bayangkan, yang nak turun tu pun disunatkan untuk bertakbir, tapi tak perlu angkat tangan. Lalu turun untuk sujud sama seperti keadaannya ketika dia memang sudah berdiri sejak awal lagi.
Baik, jadi dalil dia kenapa buat macam tu, ya? Dalil kepada perkara ini adalah qiyas kepada takbiratul ihram dan sujud dalam solat, ya. Kan kalau kita solat takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri tegak kan. Sama juga dalam solat kita, bila kita nak sujud, kita daripada iktidal, daripada keadaan berdiri, daripada berdiri itulah kita akan turun untuk sujud kan. Macam itulah lebih kurang itu dinamakan qiyas, ya. Jadi antara ulama mazhab kami yang menyatakan dan menegaskan sedemikian, tata cara macam tu, orang yang duduk nak kena siap berdiri lah, kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir untuk sujud. Siapakah mereka? Yang pertama Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ada Al-Qadhi Husain, dan dua orang murid beliau, dua orang penulis kitab At-Tatimmah dan At-Tahdzib, dan Al-Imam Al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i. Imam Al-Haramain, Al-Imam Al-Haramain turut meriwayatkannya daripada ayah beliau, iaitu Syekh Abu Muhammad. Namun beliau, iaitu Imam Al-Haramain, mengingkarinya. Dia tak setuju dengan cara tu, ya, dan berkata, aku berpandangan hal ini tiada sandaran. Tak ada sandaran cara ni, dan tidak pernah pun disebut. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala ini jelas. Oleh itu tiada satu pun hadis yang sabit daripada Nabi SAW, juga mana-mana salaf yang wajar dicontohi. Pun begitu, majoriti ulama mazhab kami tidak menyanggah beliau, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, itu sekadar pandangan saja, ya, nak menunjukkan orang yang dah memang berdiri, tinggal lagi dia niat takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian takbir untuk turun, Allahu akbar, kemudian dia pun melakukan sujud tilawah. Baik, masa dia sujud tilawah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi kalau nak detail lagi, kalau yang duduk tu macam mana? Yang duduk tadi sebagian para ulama mengatakan dia disunatkan berdiri pula. Bila dah berdiri, maka dia niat untuk sujud tilawah, angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian dia pun turun untuk sujud tilawah, Allahu akbar, turun kan. Okey. Baik, sekarang ni masa dia sujud tilawah tu apa dia buat? Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, semasa sujud dia hendaklah menjaga adab-adab sujud. Sama macam dalam solat lah, jagalah, ya, adab-adab sujud, daripada sudut kedudukannya dan bacaan tasbih. Bacaan dia kejap lagi insya-Allah. Berkenaan dengan kedudukan sujud, Imam Nawawi diterangkan sama macam mana kita sujud dalam solat. Ada perincian dia. Macam mana? Dia perlu meletakkan dua tangan setentang bahu di atas tanah, merapatkan jari jemari dan mengarahkannya ke arah kiblat. Kan kita dah belajar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak sujud tilawah itu sama seperti hukumnya solat sunat, ya, berada dalam keadaan wuduk, pakaian kita bersih, badan kita bersih, tempat solat kita bersih, menghadap arah kiblat, ya, berada dalam keadaan berwuduk, macam tu. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dua tangan tadi hendaklah dikeluarkan daripada lengan baju dan dijadikan dalam posisi yang boleh dilihat daripada tempat solat. Itu pakaian yang lain lah. Kalau macam pakaian kita ni memang dah lengan baju kita dah, tangan kita tu memang keluar daripada lengan baju. Baik, selain itu dua sikunya, ini masih lagi penjelasan macam mana orang sujud yang betul dalam solat, ya. Jadi samalah sujud dia dalam sujud tilawah. Selain itu dua sikunya perlu dijarakkan dari bahagian lambung badan, dan perut juga dijarakkan daripada peha. Bagi siapa? Bagi lelaki. Sekiranya dia seorang perempuan ataupun khunsa, dia tidak perlu menjarakkannya. Okey. Orang yang bersujud itu hendaklah memastikan punggung lebih tinggi daripada kepala, menetapkan dahi dan hidung ke tempat sujud serta melazimi tamakninah. Tamakninah kenalah ada tempohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Janganlah macam satu saat touch macam tu saja kemudian dah bangun, ya, kena adalah tempoh dalam sujud tersebut. Baik, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dua perenggan tu sekadar nak tunjukkan bagaimana tata cara sujud. Sama ada sujud tilawah ataupun sujud dalam solat, tata caranya sama saja, adabnya sama saja. Tak naklah beza-bezakan, mementanglah
mentang-mentanglah itu sujud tilawah saja dia buat cincai-cincai saja, tak, ya. Buat betul-betul juga macam mana kita sujud dalam solat tu proper, elok-elok, betul-betul tamakninah. Macam itulah juga kita lakukan ketika sujud tilawah. Baik. Manakala bacaan dia pula apa dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ni yang ditanya-tanya kan. Nanti nak baca apa, nak baca apa. Jadi kita tengok apa kata Al-Imam Nawawi. Bukan kata orang kata, bukan orang kata, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berdasarkan kepada karangan dalam kitab At-Tibyan. Tengok berdasarkan kepada kata-kata para ulama, ya. Manakala bacaan tasbih dalam sujud, ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i berkata, orang yang sujud membaca tasbih yang sama, sama saja, tasbih yang sama ketika berada dalam sujud solat, diucapkan sebanyak 3 kali, iaitu Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Sama saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bacaan dalam sujud ketika solat sama saja bacaan dia ketika kita sedang sujud tilawah. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ni belum habis cakap lagi ni. Belum habis cakap lagi, ya. First maksudnya yang dikatakan itu Subhana rabbiyal a'la dulu sebanyak 3 kali. Lepas tu ada kemudian. Kemudian nak baca apa pula? Maka dia akan sebut Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada bacaan pula, ya. Kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada Allahumma laka amantu, Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu lah sahaja aku bersujud. Wa bika amantu, denganmu sahajalah aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu sahajalah aku menyerah diri. Barulah kita baca yang sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa maksudnya? Wajahku sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang mencipta wajah kita, membentuknya, membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan daya upaya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Yang itulah kita baca, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi kalau ikutkan flow sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Maka barulah yang popular tu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Dan ada dan lagi pula, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab tu jangan hairanlah kata panjang pula imam ni sujud tilawah. Panjang juga bacaannya. Ada satu lagi, iaitu subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh, berarti segala puji dan maha suci Tuhan kepada para malaikat dan roh. Kata Al-Imam Nawawi, semua ini adalah tasbih yang diucapkan di dalam sujud ketika solat oleh orang yang bersolat, ya. Jadi kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terdengar ketika kita sedang baca Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, tiba-tiba ada orang baca subuhun quddusur rabbul malaikati warruh, maka kata Al-Imam Nawawi, semua ini adalah tasbih yang diucapkan di dalam sujud, ya, ketika solat oleh orang yang bersolat. Maka bacaan yang itu jugalah dibaca ketika sujud tilawah. Okey, itu secara asasnya. Kemudian kata Imam Nawawi, mereka berkata lagi, ada lagi satu last ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi kalau kita solat kan, panjang betul ni kan, kita dah habis dah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu kan. Imam bangun lagi, ini boleh jadilah, boleh jadi dia sambung lagi, tetapi nanti akan ada perbahasan dia. Sebagaimana Al-Imam Nawawi, dia
menggalakkan supaya kita meringkaskan. Jangan panjang sangat ya. Terutama bila mana kita menjadi imam dalam solat jamaah. Takut orang tak tahu, takut orang tertanya-tanya kenapa panjang sangat, kenapa lama sangat, macam tu ya. Melainkan kalau orang yang dah biasa, memang dia nak panjang, dia bergantung kepada para jemaah. Baik. Mereka berkata lagi, dia disunatkan juga untuk mengucapkan Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wada'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya, ya Allah, catatkanlah pahala untukku melaluinya, jadikanlah ia sebagai simpanan kebaikan bagiku di sisimu, hapuskanlah dosaku dengannya dan terimalah ia sebagai kebaikan daripadaku sebagaimana engkau menerimanya daripada hamba-Mu Daud, Nabi Daud alaihi salam. Macam tu ya. Jadi kalau tengok dalam doa ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya Allah, catatkanlah pahala untukku melaluinya, melalui sujud yang aku lakukan ini. Yang kalau nya tu kembali kepada sujud tilawah. Jadi tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum habis tentang bacaan-bacaan ni, kata Al-Imam Nawawi, doa ini khusus untuk sujud tilawah, maka ia seharusnya dihafal. Dia seharusnya dihafal. Kena hafal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Biasa-biasakan, kerana bila kita baca Al-Quran ya, azam baru tahun ni insya-Allah kita akan baca Al-Quran hari-hari insya-Allah. Jadi kita akan jumpa dengan ayat-ayat sajadah, maka kita akan sujud tilawah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita akan baca tasbih-tasbih, zikir-zikir yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala insya-Allah. Baik. Jadi sekadar untuk iklan sikit, insya-Allah mulai hari ni lah, insya-Allah saya akan cuba usaha untuk membaca Al-Quran setiap hari satu muka surat, dengan bacaan yang saya biasa baca dalam solat. Kemudian saya akan letakkan dalam grup kuliah saya lah, yang dikendalikan ya, admin dia Abang Jeffrey yang ada kat depan saya ni, Abang Jeffrey hafizahullah taala ya. Jadi insya-Allah saya akan uploadkan bacaan tu setiap hari satu muka surat. Jadi kalau siapa yang nak dengar, siapa yang nak baca sama-sama, boleh ikutlah insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Boleh ikut sama-sama. So boleh bukanlah subscribe, bolehlah join dalam grup tu insya-Allah ya. Jadi kalau siapa-siapa pula sebaliknya, kalau kata ya, sebab audio tu dia agak besar juga file dia kan, kalau tak boleh tu ya, kenalah delete macam itulah ya. Baik, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan insya-Allah ya. Hari-hari saya akan cuba uploadkan bacaan tersebut. Jadi insya-Allah kalau sehari satu muka surat, setahun ni lebih kurang 15 juzuk lah kita akan cuba baca insya-Allah kalau tidak ada halangan ya. Al-Ustaz kata Al-Imam Nawawi, Al-Ustaz Ismail Ad-Darir menyebutkan dalam kitabnya At-Tafsir bahawa pilihan Imam Asy-Syafi'i, ini ada pilihan pula. Dia pilihan Imam Syafi'i terhadap doa dalam sujud tilawah ialah Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Salah satu petikan daripada ayat daripada Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang ke-108. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana ya. Jadi itu adalah pilihan Imam Asy-Syafi'i ketika sujud, dia akan baca Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Nukilan yang diperolehi daripada Imam Asy-Syafi'i ini sangat asing lah, macam jaranglah disebut-sebut, tu maksud asing. Namun doanya baik kerana daripada Al-Quran kan. Hal ini kerana zahir Al-Quran mengandungi maksud pujian kepada Tuhan yang disebutkan dalam sujud. Justeru, sunat bagi seseorang untuk menggabungkan semua zikir ini. Sunat untuk semua zikir yang kita baca tadi tu, yang saya bacakan tadi itu,
dan menyertakan doa. Ni pula tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seolah-olah Imam An-Nawawi nak ingatkan kita, bila kita sujud tilawah itu, janganlah kita terlepas daripada berdoa kepada Allah. Maksudnya apa? Janganlah masa kita sujud tilawah itu kita sekadar zikir-zikir saja, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu saja. Bukan yang tu saja, tetapi apa yang dikatakan adalah justru sunat bagi seseorang untuk menggabungkan semua zikir ini dan apa? Dan menyertakan doa yang dikehendakinya berkaitan kepentingan akhirat dan dunia. Lepas dah zikir, dah doa, tasbih pada Allah, maka kita doa pula pada Allah. Apa yang kita nak, kita berdoa pada Allah. Jika dia hanya tertumpu kepada satu bahagiannya, maksudnya dia tasbih sajalah, dia tak doa apa-apa pun pada Allah, maka dia beroleh pahala bacaan tasbih. Dan jika dia tidak mengucap apa jua tasbih sekalipun, sujudnya tetap dikira sama seperti sujud dalam solat, tetap sah jugalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kemudian bila dia dah selesai baca tadi subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, doa kan, dia tengah sujud tu dia doa. Lepas apa tu dia nak buat? Dia nak bangun kan? Dia nak bangun tu kena takbir ke tak? Dia nak Allahu Akbar balik ke? Tidak. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tu kita akan sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah, dan kita akan habiskanlah topik berkaitan sujud tilawah ini insya-Allah. Tapi secara asasnya yes, dia akan bangkit daripada sujud tilawah, kemudian dia akan Allahu Akbar, kemudian dia akan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah kalau berkesempatan, sebab kita ada lagi beberapa perkara nak bahaskan. Kena baca tahiyat tak? Tasyahud nak kena baca tak tasyahud tu? Ya, nak kena baca ke tak? Jadi kita akan habiskan dulu sampai habis. Kemudian insya-Allah pada minggu depan kita akan tunjukkan daripada start berdiri, niat, takbir, turun bawah takbir, kemudian bacaan dia semua, kemudian bagi salam. Itu kita akan tunjukkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, agar kami dapat baca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat buat kami pada hari akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.